cikgu ni sebenarnya kami berkumpul di sini pagi ni. Dah rekod. Jadi untuk sama-sama berkongsi ilmu. Okey, untuk bengkel pertama ni Cikgu Ang akan mula berkongsi. Tapi selepas ini akan ada cikgu-cikgu lain yang akan berkongsi dalam secara talian. Okey, cikgu berharap kamu jangan lepaskan peluang tau. Kerana cikgu-cikgu sekolah kita memang hebat-hebat. Okey, contoh macam Cikgu Nurliani. Okey, Cikgu Syika selamat datang. Okey, Cikgu Nurliani memang dah menanda PT3 lah, apa-apa P lah, PMR, PT3, SRP kot, dah belum lagi. Okey, untuk SPM, PT3 memang menanda lebih daripada 20 tahun. Okey, dan Cikgu Syika pun memang berpengalaman dalam menanda SPM. Jadi cikgu berharap dan ada Cikgu Nurhaniza pun penanda. Cikgu Sapura pun pernah menanda. Jadi cikgu nak kata sebenarnya cikgu sekolah kita memang hebat-hebat. Itulah sebabnya tahun lepas SPM tahun 2019. Okey, murid kita memang 50%, hampir 50%, 49.9 hampir 50% dapat A. Okey, jadi cikgu berharap kalaulah kita adakan slot seperti ini, bengkel, jangan tinggalkan. Okey, jadi hari ini cikgu nak mulakan dengan perkongsian ya untuk karangan A. Okey, KSSM, bentuk KSSM. Jadi cara ini ialah cadangan cikgu. Jadi tak wajib. Okey, terutamanya untuk murid tingkatan 5, Adil lah, Abu Bakar lah, AAA lah, BBB yang mungkin juga hebat sebenarnya. Jadi cikgu berharap kamu ambil cadangan cikgu ni sebagai pengenalan ataupun satu cadangan. Tak semestinya kena ikut sebiji. Okey? Jadi untuk cikgu saya rasa cikgu pun ada banyak idea. Jadi selepas hari ni mungkin perkongsian saya ni, cikgu-cikgu lain pun boleh cadangkan. Mungkin ada idea yang lebih bagus. Boleh? Okey, kalau kamu dah bersedia, boleh tak kamu typekan, okey, kata okey, okey, okey. Maksudnya sudah bersedia. Boleh tak tanda? Okey, okey, okey. Catatkan. Jom, cikgu nak tengok dalam chat box tu, kamu respon sikit boleh? Okey, type je okey, okey, okey. Bermaksud kamu sudah bersedia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah ya. Ya, bersemangat. Cikgu janji 1 jam 15 minit kita akan tutup. Okey, terima kasih. Okey, kita akan tutup 1:15 minit. Kalau sempat, memang cikgu nak cepatkan supaya sesi kita ni dia akan jadi lebih mantap lah. Okey, kalau tidak banyak yang terlebih cakap lah apa kan. Jom kita pergi sekarang. Ya, kita nak masuk apa? Karangan A, KSSM. Okey, apakah ciri-ciri, apakah syarat dan sebagainya? Okey, baiklah. Untuk dulu karangan kita macam ni, karangan A, kan? Okey, karangan A lebih kurang macam ni. Diberi tajuk. Okey, diberi tajuk. Okey, ini diberi tajuk dan beri gambar. Jadi kita tulis ikut gambar. Okey, diberi tajuk dan sebenarnya ada diberi kehendak soalan pada bahagian soalan lah. Okey, apa-apa pun. Tapi sekarang ini untuk KSSM sebenarnya penulisan karangan ini ada kalanya fokusnya tak diberitahu. Iaitu arahan tugasan tak ada. Okey, jadi itulah sebabnya cikgu nak panggil semua, kita berkumpul, kita belajar. Okey, memantapkan bahagian karangan A. Jom, penulisan karangan KSSM, karangan A. Okey, ini bahagian karangan rangsangan. Okey, karangan rangsangan. Jadi jom kita tengok karangan A ni berapa markah? 30 markah. Karangan A kita 30 markah. Okey, 30 sahaja. Ini ialah bahagian A. Jom seterusnya kita tengok karangan A, 30 markah, 150 patah perkataan hingga 200. Okey, cikgu kata kalau boleh, akulah yang ini. Okey, cikgu berharap ada nota pada kamu. Okey, catatkan nota. Okey, ataupun memang cikgu akan kongsikan slide inilah kemudian nanti. Okey, kepada cikgu. Jadi kalau kamu berminat, okey, kamu perlukan slide ni, kamu boleh minta daripada cikgu. Okey, tetapi apa-apa kesilapan tu nanti cikgu mohon maaf dulu Okey, kerana ada kalanya menaik tu memang bermasalah. Okey, seorang ni tak pula saya punya slide tak disemak tak diedit oleh cikgu lain. Jadi saya pasti memang ada masalah. Jadi cikgu minta maaf dulu Jadi karangan A 30 markah, 100 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, apa lagi? Pelbagai bahan.
Okay, maksudnya karangan ini tak semestinya satu gambar. Tak semestinya dua gambar. Okay, ada kalanya gambar-gambar yang berkaitan itu dalam bentuk lain. Okay, nanti kita tengok pelbagai bahan tu macam mana, apa cerita dia. Dan yang dahsyatnya ialah pelbagai fokus. Kalau dulu kita diminta diarahkan, kalau kamu waktu dulu kan awal-awal tahun lepas form 4 kan, kita kata oh rumusan tu minta punca. Okay, kita cari punca, dia minta langkah, fikir langkah macam tu kan. Tapi sekarang ni pelbagai fokus. Maksudnya tak tahu dia nak minta apa, kita yang kena baca, fahamkan dan kemukakan. Okey, sekurang-kurangnya 2 fokus. Okey, 2 fokus. Okey, ada kalanya 3 fokus. Okey, pelbagai bahan, sekurang-kurangnya 2 bahan. Ada kalanya 3 bahan. Macam mana tu? Kan? Jadi, jom kita tengok A, isi mesti relevan. Kalau 30 isi tu mesti betul, bahasanya baik dan huraiannya pun kena baik. Okey, jadi seterusnya karangan A 120 patah perkataan. Jom 120 patah perkataan. Jadi cikgu nak cadangkan cara ini, teknik okey karangan A, cikgu nak kata tooth fight tooth. Okey, itu yang cikgu kata tooth. Okey, tooth fight tooth. Okey, ataupun kita boleh tukar jadi apa? Tooth fight tooth, 252. Inilah yang cikgu nak cadangkan ya. Okey, gigi lawan gigi. Ataupun 2 lawan 2. Okey, 252. Suka hatilah. Kerana waktu cikgu mengajar tahun lepas, okey, murid saya secara dalam talian ya. PDPR tahun lepas ada pula cikgu ada budak saya dia cadangkan cikgu 252 tu 252 lah 2 lawan 2 lah cikgu. Okey baiklah kita pun ambil lah nama 2 lawan 2 252 252. Okey jadi yang penting kamu ingat karangan A untuk memenuhi syarat 200 patah perkataan maksimum jadi kita tetapkan 252. Cikgu apa tu 252 cikgu? Jadi cikgu cadangkan yang ini. Pendahuluan 20 patah perkataan. Jadi isi 50 patah perkataan dan juga penutup 20 patah perkataan. Boleh? Okey. Jadi cikgu minta macam mana kita nak kunci? Pendahuluan 20. Cikgu, isi ni ada 3 biasanya. Okey, kita bagi 3 isi. Okey, sebenarnya isi. Mengapa saya gunakan fokus? Sebenarnya saya gunakan fokus kerana kemahiran ini kan dia ada berkaitan dengan kemahiran membuat rumusan. Membuat rumusan tu pun kita kena baca bahan, kemudian kita kena kenal pasti fokus. Jadi untuk karangan A pun untuk isi sebenarnya isi saya pun nak gunakan istilah fokus lah juga. Okey, jadi daripada isi kita gunakan fokus. Boleh? Okey, cikgu berbeza-beza ni ada istilah masing-masing. Tapi saya berharap kamu faham. Isi yang saya sebut fokus dengan mungkin idea, okey idea yang cikgu lain sebut nanti sama sebenarnya. Baiklah, isi tu ada 3 perenggan. Okey, jadi 50 darab 3 maka sini 150 patah perkataan. Okey, pendahuluan 20 pp, isi 150 pp, kemudian penutup 20 pp. Jumlahnya berapa? Lebih kurang berapa? Boleh kira? Boleh tak saya minta siapa-siapa je ya boleh buka mic kemudian boleh jawab? Ada? Boleh? Jumlahnya berapa? Kalau dikira macam ni lah. Okey, berapa? Ada? Cikgu tak nak cikgu nak minta kalau boleh awak ada respons, okey? Boleh ada komunikasi 2 hala. Boleh tak? Siapa-siapa saja, berapa PP boleh kira? Tak boleh kira ke sayang? 20 pendahuluan, 150 isi, kemudian penutup 20. Jumlahnya berapa lebih kurang? 190. Ya, 160. 90. Ya, 90. Tahniah. Okey, Syazwina. Terima kasih Syazwani. Okey, terima kasih. Okey, jadi 190. Tetapi ada kalanya kan kita akan kan? Jadi kita spare lah. Ada 10 patah perkataan tu ada lebih, ada kurang. Jadi kita biarlah. Okey, setakat 190 sasaran kita biar dia. Okey, dah cantik dah cikgu kata kalau kita boleh kawal. Jadi 252. 252 sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk mengunci. Okey, untuk mengunci kita punya panjang karangan. 252. 2 lawan 2. 252. Sebenarnya semua ini
tujuan kita satu je, supaya kita tak terlampau panjang karangan kita. Alright? Itulah tujuan. Jom kita masuk bahagian pelbagai bahan. Kononnya kan, pelbagai bahan. Apa maksud pelbagai bahan? Maksudnya pelbagai bahan ialah soalan mungkin kemukakan petikan. Okey? Nah, petikan ni kena baca. Baca fokus dia. Apa yang utamanya. Tapi iyalah, petikan ni tak panjang ni jangan terkejut. Okey, gambar je yang panjang ya. Tapi petikan tu taklah panjang macam ni. Ada kalanya akan dikemukakan grafik. Okey, grafik. Okey, ni carta pie. Okey, ada kalanya akan diberi poster atau graf macam ni. Okey, yang bentuk macam ni ke. Okey, mungkin juga diberi dalam bentuk pantun. Okey, apa lagi? Apa-apa saja yang boleh nak fikirkan. Jadi akan dikemukakan bahan pelbagai bentuk. Okey, kalau dulu petikan sahaja, kalau dulu gambar sahaja. Okey, ataupun poster pun jarang-jarang. Tapi sekarang ni pelbagai bahan. Okey, pelbagai bahan maksudnya apa-apa sahaja maklumat yang boleh dimuatkan dalam pelbagai bentuk. Okey, grafik, poster, petikan, pantun, apa-apa. Okey, jadi ingat yang tu. Seterusnya, pelbagai fokus. Apa maksud pelbagai fokus? Maksudnya fokusnya kita ambil langkah, punca, kesan, ciri, mungkin juga tanggung. Okay, Batrisha. Okey, mungkin juga tanggung jawab, mungkin juga ciri, ciri dah ada, peranan kan. Okey, ataupun apa-apa saja. Jadi inilah fokus kita. Okey, itulah fokus kita. Jadi cikgu cadangkan, sebelum kita pergi meneliti bahan kita, pastikan kamu dalam kepala otak kita kan, dalam fikiran kita ni, kita mesti ada ramalan. Kita mesti ada satu kompas. Cikgu suka nak gunakan kompas. Jangan pergi membuta tuli je baca. Entah apalah, tak tahulah dia nak cakap apa kan. Baru kita nak kenal pasti. Tak. Sebelum kita nak pergi mengenal pasti bahan, dalam minda kita, kotak fikiran kita ni mesti dah ada satu rangka ataupun kompas untuk memandu kita. Okey, sama ada benda tu mungkin langkah, mungkin ciri, okey, mungkin juga kesan, mungkin juga bertanggungjawab ke apa, kan? Jadi dengan adanya dengan berbekalkan kompas kita ni, okey, kemungkinan, okey, soalan. Jadi kita pun baca bahan macam tu. Okey, jadi seterusnya mungkin inilah langkah, kesan, ciri dan sebagainya. Maka akankah kita terlebih perkataan ataupun terkurang fokus? Okey, macam mana? Jadi kita cuba dengan teknik 252 dulu ya, 252. Apakah itu dua? Dua ialah pendahuluan dua ayat. Pendahuluan dua ayat. Okey, cikgu buat dua. Okey, tengok dua. Cikgu mulakan dua, maksudnya dua ayat yang memenuhi 20 patah perkataan. Dan cikgu cadangkan, ni cadangan je supaya kamu mudah nak ingat. Cikgu mulakan dengan 2M. 2M, sengaja je nak buat M. Penat saya fikir. Okey, dah berubah dah cikgu fikir ni gitu. Okey, tak ujung tahun lepas. Okey, dah 2M. Kita mulakan 2M. Mula 2M kan, 2 ayat 2M. M mutakhir. Okey, isu apa? Ini kita isilah. Isu apa telah menjadi buah mulut masyarakat. Okey. Kemudian M satu lagi, menjadi tanggungjawab kita untuk meneliti isu ini sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Cikgu tak pandu kamu ya menggunakan cara lah, punca lah, apalah dalam pendahuluan, kerana kalau dulu ayat kedua atau ayat terakhir untuk pendahuluan tu mesti menjurus kepada tema. Okey, isu kita. Tetapi oleh sebab soalan tu kita tak pasti tahu sama ada kandungan tu, fokus dia, isi dia tu isi langkah ke punca, ke kesan, ke kebaikan ke, kita tak pasti. Jadi cikgu bagi satu
kenyataan umum. Cikgu cadangkan satu kenyataan umum iaitu meneliti isu ini. Isu apa? Isu yang di atas. Okey? Sehingga ke akar umbi. Maksudnya mungkin dibincangkan tu cara, mungkin yang tu punca, yang tu mungkin kesan. Jadi kita buat satu statement atau pernyataan umum untuk meneliti isu ini sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Okey tak? Okey, kamu boleh snap, kamu boleh saya akan buat screenshot dan dikongsikanlah. Apa-apa pun saya berharap kamu ada buku nota, kamu catatkan juga. Alright, ataupun kamu boleh screenshot jugalah. Okey, dalam menggunakan gadget kamu. Boleh? Okey. Jadi inilah 2M. Cikgu, ayat ni boleh digunakan untuk semua soalan karangan? Ya. Yang ini sangat umum. Okey. Cikgu kirakan kebanyakan soalan boleh guna kerana sangat umum. Okey, kalau kamu nak jenis karangan yang mula dengan peribahasa semua tu, kamu fikirlah dengan cara kamu sendiri. Boleh. Jadi ini biasanya boleh dimuatkan atau digunakan untuk karangan semua soalan karangan. Okey, kalau tidak pun kamu boleh kerana menjadi buah mulut. Memang soalan yang disoal dalam peperiksaan tu, okey, soalan yang disoal tu memang kebanyakannya isu yang menjadi bualan. Itulah cikgu gunakan buah mulut. Okey, buah mulut jangan salah faham, buah mulut ialah topik perbincangan. Tak bermaksud gosip. Okey, kalau kamu semak kamus Dewan tu, buah mulut ialah topik perbincangan. Tak bermaksud gosip Okey, untuk meneliti maksud sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Kita tak sebut pun punca ke langkah ke apakah. Alright? Dah seterusnya. Inilah soalan. Contoh soalan. Okey, ini soalan contoh untuk kita. Okey, kalau saya rasa kamu susah nak baca Baiklah, tengok ni. Bahagian A 30 soalan 40 minit. Okey. Dan sini 100 hingga 200 100 hingga 200 patah perkataan, tapi di sini huraikan pendapat anda tentang kegiatan sukan. Okey, kegiatan sukan. Jadi, kegiatan sukan ni apa cerita? Dia nak kebaikan ke? Kesan ke? Peranan sukan dalam menyatupadukan peranan sukan menyatupadukan negara ke? Tak tahu. Okey, jadi kita sendiri kena kenal pasti apa yang ada dalam 3 bahan ni. Macam tu. Boleh? Okey, jadi untuk yang ini, okey, isu. Macam tu. Kita kata mutakhir isu sukan telah menjadi buah mulut masyarakat. Menjadi tanggungjawab kita untuk meneliti isu ni sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Okey tak setakat ini? 2 ayat. 2M untuk pendahuluan. Okey tak? Jadi kita akan gabungkan. Okey, kita akan gabungkan pendahuluan ayat 2 tadi tu. Okey, ayat 2 ayat ni. Okey, kita akan gabungkan menjadi satu perenggan pendahuluan yang begitu ringkas. Okey, 20. Mutakhir isu sukan telah menjadi buah mulut dalam masyarakat. Ayat pertama. Kemudian kita sambung Ini sebenarnya sambung tau. Kamu jangan asing. Menjadi tanggungjawab kita untuk meneliti isu ini sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Dah cukuplah. Alright, itu sahaja pendahuluan. Setakat ini kalau kamu jelas dengan pendahuluan ni, boleh tak kamu kata okey. Boleh? 2 ayat. 20. 252. Tu yang pertama dah lepas. Ya. Okey, kita pergi dengan laju saya perlukan perhatian sepenuhnya daripada kamu. Ya, terima kasih. Jadi 20 patah perkataan, 2 ayat. Mulakan dengan apa? Mulakan dengan 2M. Okey, murid yang lambat tu saya minta maaf lah. Okey, saya tak boleh buat apa. Okey, jadi kita ada rakaman. Jadi kalau boleh, cikgu minta kamu tonton balik. Okey, rakaman cikgu ni. Okey, cikgu akan kongsikan kepada cikgu BM, kemudian kita akan sebarkan kepada murid yang tak hadir. Okey, 20 patah perkataan 252. Okey, 252. 252 2 dah lepas. Okey, 20 patah perkataan kita mulakan dengan apa? Kita mulakan 2M. Mula. Mutakhir dengan menjadi tanggungjawab. That's it. Okey. Boleh? Cikgu rasa tak ada masalah. Maka saya akan screenshot benda ni. Okay, untuk rujukan pada masa depan. Cikgu ulang Ada apa-apa kesilapan. Jadi cikgu mohon maaf
awal. Okey, jom. Inilah dia. Boleh? Baiklah. Sekarang ni, tengok ni. Isu ni pula. Isu. Okey, dia kata, isu kerjaya. Huraikan pendapat anda tentang kerjaya dan masa depannya. Okey, kerjaya dan masa depannya. Jadi kita gunalah dua ayat ni. Okey, kerjaya. Kadar pengangguran, 10 kerja bakal pupus, karnival kerjaya ni semua kan. Okey, jadi mutakhir isu kerjaya telah menjadi buah mulut masyarakat. Senang kan? Kemudian menjadi tanggungjawab kita untuk meneliti isu ni sehingga ke akar umbi demi kebaikan bersama. Nah, dengar ya, janganlah sampai satu kelas semua buat benda bersama. Okey. Dengar tau. Jadi, ini hanya cadangan. Kalaulah dah buntu sangat. Okey, cadangan ni hanya kalaulah kamu buntu sangat. Cikgu, saya tak boleh fikir dah cikgu. Tu guna yang ini. Ini sebagai jalan pilihan terakhir ataupun ini jalan penyelesaian kamu. Okey, boleh tak? Tapi jangan sampai satu kelas. Ini mutakhir ini. Boleh ganti dengan isu lain, perkataan lain. Ini mutakhir. Tapi kita boleh tak kata apa orang kata tak tumbuh tak melata, kan? Tak sungguh orang tak kata. Betul tak? Boleh juga. Jadi ikut kreativiti kamu. Cikgu ulang, mutakhir ini sendiri boleh digantikan. Cikgu guna mutakhir kerana supaya murid-murid lain tu yang tak ada idea tu boleh adalah sesuatu. Okey, boleh kata, tapi untuk pemula frasa untuk memulakan pendahuluan, ada budak nak guna pada era globalisasi dan modernisasi ini. Panjang. Tolong jangan guna yang panjang-panjang. Membazir. Ingat tu, membazir. Guna je satu kataan ataupun cikgu cadangkan peribahasa. Okey, gunakan peribahasa. Peribahasa dikira satu patah perkataan. Untunglah. Jadi sekarang ni kamu kena kumpul. Okey, kamu kenalah kumpul peribahasa yang merujuk kepada buah mulut. Topik perbincangan. Macam tu. Buah mulut ni boleh diganti lagi kan? Jadi cikgu cadangkan. 2M ini dicipta, okey, supaya kita senang nak ingat. Okey, karangan A 252, 2 lawan 2. Okey, 252. Tu mula M mutakhir isu apa telah menjadi buah mulut, menjadi tanggungjawab kita untuk bincang macam tu. Alright? Dan juga ke akar umbi, hingga ke akar umbi dan sebagainya sebenarnya untuk membantu murid-murid lah. Okey, supaya kalau walaupun tak ada idea, jadi adalah frasa yang menarik. Alright? Jadi itulah pendahuluan untuk soalan yang kedua. Inilah bentuk soalan pendahuluan. Pendahuluan dia lah. Okey, untuk soalan kedua. Alright? Dah, 252. 2 dah settle. Jom kita bukan masuk 5 dulu. Cikgu tak nak masuk yang 5. 5 tu rumit sikit. Okey. Jadi kita nak settlekan 2 ni. Okey, 2 and 2. Okay, the beginning and the end. Okay, from the beginning to the end. Okay, so 2 dengan 2 je kita settlekan. Jadi kalau 2 ini 20, 2M. Alright, jom. Kita nak siapkan ni. Penutup dulu. Pendahuluan, penutup. Kita buat yang simple dulu. Alright, 2 situasi. Penutup. Nah, karangan dalam SPM ni, dia sebenarnya ada 2 jenis. Okay, jenis positif dan jenis negatif. Betul tak? Okay, ada soalan negatif tu maksudnya lepak lah, okay, penyakit merebak lah, bencana alam, okay, apa lagi vandalisme, okay, banyak benda yang negatif, yang tak bagus, yang kita tak suka tu isu negatif. Kemudian ada pula isu positif, okay, isu positif tu macam mana? Isu positif tu yang amalan membaca, berjimat cermat, okey, mengisi masa lapang, pengguna yang bijak dan sebagainya. Okey, yang positif. Jadi untuk isu yang positif, penutup dia lain. Isu yang negatif, bunyi je pula berbeza. Betul tak? Jadi sekarang ni kita nak masukkan mana? Pilih positif ke negatif. Macam tu. Kita kena kenal pasti isu negatif. Untuk isu negatif, cadangan cikgu. Dengar ya, cadangan cikgu. Okey, cadangan cikgu ialah, maaf. Okey, sini kita nak 2K. Maaf ya, ini tuntasnya kita tukar. Kalau boleh, saya nak tukar di sini. Kesimpulannya. Kesimpulannya 2K. Untuk penutup kita mulakan dengan 2K.
Kita kata 2K. Tadi 2M, 2M. Okey. Sekarang penutup 2K. Kesimpulan. Okey, kita guna kesimpulan. Saya guna tuntasnya gitu nak biar dia cantik je. Okey, tapi saya kata biarlah budak ni senang nak ingat kan 2K. 2M and 2Ks. Okey, 2Ms and 2Ks. Okey, jadi kesimpulan terdapat 1,000. Ada lagi. Okey, Amirul, lambatnya. Okey, tak apa. Jom. Terdapat 1,001 cabaran untuk kita sama-sama mengharungi isu apa? Okey, kalau isunya negatif, mestilah banyak cabaran, betul tak? Jadi cikgu fikir, biarlah kita gunakan cabaran. Macam tu. Alright. Dan kemudian ayat kedua, ingat tak 20 patah perkataan je. Penutup tu pun 20 patah perkataan. Dengan 2K, K yang kedua ialah kita berdoa. Okey, kita berdoa agar isu ini merupakan perkara yang sementara sahaja. Macam tu. Boleh tak? Mudah je. Hantar dah. Sudah. Okey, maksudnya pendahuluan 2 ayat. Okey, 2M. Penutup 2 ayat juga 2K. Okey, jadi terdapat 1,001. 1,001 tu maksudnya, kamu tolonglah, ada murid saya ni suka sangat tulis 1001. 1,001, dia tulis 1001. Boleh tak jangan buat macam tu? Okey, 1,001 tu maksudnya banyak. Okey, banyak cabaran untuk kita sama-sama mengharungi. Isu apa? Isu negatif tu lah. Kan? Okey, jadi maka ayat terakhir tu mesti penuh dengan harapan. Apa walaupun negatif isu dia. Tahulah kita kan isu negatif ni cikgu kita sedih lah, cikgu kita tak suka lah, cikgu kita terseksa lah. Apa-apa situasi yang kita hadapi, kita mesti pegang bahawa kita ada harapan untuk mengubah keadaan. Walaupun bukan kita yang mengubah, Tuhan akan tolong kita. Betul tak? Okey, jadi ayat terakhir mesti penuh harapan. Ayat terakhir untuk karangan mesti penuh dengan harapan. Kita berdoa agar isu ini merupakan sesuatu yang sementara sahaja. Macam tu. Boleh. Okey. Jadi cikgu berharap 2K ini kamu ingat. Okey, screenshot. Okey, saya screenshot. Okey. Saya pula yang buat nota Cikgu yang mengajar, cikgu buat nota. Itulah dia kan. Baiklah, cikgu, untuk isu positif tu pula macam mana cikgu? Kalau tadi isu negatif kita kena harung. Banyak cabaran, betul tak? Okey, tapi isu positif tu macam mana? 2K, 2 ayat, 2 kesimpulan kan? Okey, sama tuntasnya cikgu nak tukar ni. Tuntasnya kita kata kesimpulannya. Macam tu kesimpulannya. Terdapat 1,001 cabaran untuk kita sama-sama mempraktikkan amalan. Kita guna juga dah cabaran. Nah, perkara yang positif kita perlu amalkan. Kita perlu mempraktikkan. Cikgu nak kata, tahun lepas memanglah kan ada cuti berapa minggu ya? 4 minggu ya. Okey. Masa itulah cikgu fikirkan, cikgu cadangkan dalam kelas, dalam kelas tambahan semua tu. Cikgu cadangkan semua ni dan akhirnya inilah kemampuan cikgu. Ini adalah tahap kemampuan saya lah ya yang begitu kedil. Tapi saya yakin kalau kamu dah dapat ni, ini sebagai pencetus idea sahaja. Dan saya yakin kalau kamu menelitinya, kamu bincang dengan kawan, cikgu saya di sini ya, cikgu yang hebat-hebat. Saya nak kata cikgu BM sekolah kita memang dahsyat lah. Cikgu petang, cikgu pagi sama je. Saya banyak belajar daripada mereka. Apa-apa pun cikgu nak kata ini hanyalah, this is my 2 cents. Saya nak kata ini hanyalah idea yang begitu kerdil. Jadi jangan kata ini sahaja cadangan. Ini sahaja cara. Tak. Sebenarnya banyak lagi cara. Tapi ini sekadar pencetus idea. Jom, terdapat 1,001 kalau positif kita kata amalkan. Mempraktikkan, membudayakan. Suka hatilah istilah apa yang nak digunakan. Yang penting positif kita kena amalkan. Alright, itu ayat 1. Kesimpulan K1. Kita berdoa agar masyarakat akan berganding pundak mengamalkan apa? Mengamalkan apa-apa yang positif. Macam tu. Kalau sini dah mempraktikkan, saya guna mengamalkan. Kalau sini dah mengamalkan, saya guna membudayakan. Suka hati kita lah. Jadi cikgu ulang lagi penutup 252. 2 lawan 2.
tooth, fight tooth. Okey, apa-apa pun 2 and 2. 2 pendahuluan 2M. Mula dengan 2M. Mutakhir, isu telah menjadi buat mulut. Jadi M yang kedua menjadi tanggungjawab kita. Okay. Penutup, kesimpulan 2. Kesimpulan 2K. 2Ks. Okay. 2K ialah apa tu? 2K ialah kesimpulannya terdapat 1001 cabaran untuk kita buat apa? Positif, negatif, bergantung. Okay. Yang kedua tu, the second case, yang K yang kedua ialah K, kita berdoa. Kita berdoa agar masyarakat akan berganding pundak, bekerjasama, menggembleng tenaga, apa-apa, mengamalkan. Boleh? Okey, baiklah. Sekarang ini 2K. Dah sampai ke penghujung. 2K. Penutup dah ni. Okey. Budak yang baru masuk tu terkejut kot ya. Budak masuk terkejut dah. Okey, apa-apa pun cikgu nak kata, 2K dah settle. Jadi setakat ini cikgu nak kata 2Ms and 2Ks. 2 fight 2. Okay, 2 fight 2 ni 2 lawan 2 pendahuluan dengan penutup dah settle. Dah selesai. Cikgu nak tanya. Okay tak? Setakat ini okay. Kalau okay, kamu just type. Okay, 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 okay. Okey. Okay, tahniah. Siapa tu? Saya tak dengar. Tahniah, terima kasih. Okay, buat nota tak tu? Buat nota tak? Yang tak buat nota tu, tak tahulah. Apa-apa pun, nanti cikgu akan kongsikan yang screenshot cikgu. Okay. Jadi nanti kalau kamu dah ketinggalan ke apa ke, dapatkan nota. Saya akan minta cikgu BM kita kongsikan dalam kelas. Okay. Dalam grup WhatsApp ke Telegram ke apa-apa je lah. Boleh? Baiklah, jom. Kita, ini ulang kaji. Untuk 2, ini K lah. K. Okay, kesimpulannya. Alright. Dan ini sukan. Jadi contohnya terdapat 1001 cabaran untuk kita memajukan sukan negara. Nampak tak? Dia tak semestinya membudayakan, mempraktikan. Tapi di sini 1001 cabaran untuk kita memajukan. Nampak? Itu yang cikgu kata, kamu pula sendiri. Kamu sendiri yang kena ubah suai. Alright, 1001 apa ya? Oh, cabaran untuk memajukan masyarakat. Kita berdoa apa? Agar masyarakat berganding pundak membangunkan sukan hingga ke mercu kegemilangan. Nampak tu? Okey. Jadi cikgu kata ubah suailah. Okey. Jadi ini sebagai pencetus idea. Alright, ini sukan. Baiklah, jom kita masuk. Ini penutup dia. Okey, kita gambar. Maaf ya, ini negara agar masyarakat. Okey, jadi inilah. Maaf, cikgu nak screenshot. Okay, ambil gambar. 12.3. Okay, boleh. Okay, ni penutup. Okay, 2 ayat je. Okay, tak payah nak pening-pening. Saya tahu kamu ni kan terlampau hebat. Terutamanya budak yang pandai, yang bagus bahasa Melayu. Dia nak juga BM, ayat dia bombastik lah apa. Tolonglah, kalau kamu dah terlampau lama berfikir, biasanya ayat awak akan panjang lebar. Masa tu pula kamu kena gunakan masa, membuang masa untuk potong. Please, not for that. Okay, please, tolong, cubalah. Okay, kita kekalkan. Jadi 2 and 2, 252, ini cikgu dah kunci. Jadi cikgu dah kunci awak ni. Okay, ini pula. Okay, dah kunci kita, penutup kita pula untuk ni. Kesimpulannya, 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 atau tuntasnya boleh juga tapi 2K. Kesimpulannya terdapat 1001 cabaran untuk kita sama-sama mengatasi masalah pengangguran. Okey, kalau isunya pengangguran. Tapi di sini kerjaya, mengatasi masalah kerjaya. Boleh. Itu ikut. Tapi yang ini pengangguran, dia macam dah fokus sangat atas pengangguran kan. Jadi kalau boleh, kamu ubah suai. Okey, kita berdoa agar masyarakat beroleh pekerjaan demi kelangsungan hidup yang tenang. Okey, jadi itu bergantung. Jadi apa-apa pun, ini bukan muktamad. Okey, ini bukan muktamad. Okey, ini hanyalah cadangan. Okey, cikgu berharap kamu faham. Seterusnya. Okey, inilah paparan penutup. Okey, kita berdoa agar macam tu. Okey, boleh? Tak ada masalah ya. Jadi itulah 2 case. Okey. Jadi kita nak masuk pula bahagian pelatihan, tak sempat dah. Okey, jom kita, ini pendahuluan 2M. Okey, ini 2M, ini penutup dan seterusnya inilah dia. Katakanlah cikgu nak skip dah ni. Saya rasa awak dah tahu.
Okey, apa-apa pun dah bye dah. Okey, tadi dah bye-bye dah. Okey, ini bye-bye dah, bye-bye. Mengapa bye-bye? 2 and 2 dah siap. 2, 5, 2. Okey, 2 and 2. 2 M's and 2 K's. 2 K's. Okey, 2 M dan 2 K dah settle. Alright. Jadi kita nak masuk yang 5. Apa tu 5? 50 patah perkataan. Betul tak Cik dah kata? 50 darab 3 perenggan maka 150. Alright, 20 campur 20 maka jumlahnya 190. Lebih kurang. Tak payah rigid sangat. Jadi untuk 5, 252. Okey, 5. 5 tu 50 patah perkataan. Untuk perenggan 5 patah perkataan ni Puan Ang nak bawa awak untuk pergi ke bakery shop. Ini kedai bakery. Apa yang kamu boleh dapat dalam kedai bakery? Nak tanya. Jom. Apa yang ada? Jomlah Taib. Fikirlah weh. Okey. Kek. Okey, bagus. Apa lagi? Kek sama je dengan Kumaida. Tepung. Tepung. Okey, apa lagi? Air. Okey, air. Kedai bakery. Roti. Roti. Okey. Kek cawan. Pinggan. Pinggan. Okey. Gula-gula. Cupcake. Semua. Dah lapar lah pula jadinya. Aduh. Okey. Roti. Muffin. Okey. Tahu tak? Sebenarnya dalam bakery ni semua ada. Ada roti kan? Roti. Okey, roti. Tapi dia tak ada burger kan? Apa-apa pun. Donat. Okey. Semua makanan yang tak sihat. Alamak. Okey. Tak apa. Habislah kita. Tapi petang nanti, tengah hari nanti jangan makan benda ni tak pie. Okey, Amirul. Special pula ya. Firdaus ni. Okey, apa-apa pun. Untuk 5. Okey, untuk 5 ni. 252. Okey, untuk yang 5 ni, cikgu nak bawa lah tarik perhatian kamu. Okey, untuk masuk bahagian saya rasa semua suka makanan ni. Tarang. Apa dia? Okey, apa dia? Burger. Okey, burger. Okey, cikgu nak gunakan cara burger ni. Okey, 252. Tergugat. Okey, apa ni? Jadi, burger. 252. Cikgu nak gunakan analogi burger pula. Okey, memang cikgu suka guna burger. Okey, entahlah mengapa. Tapi saya akan makan burger diet. Burger diet tu macam mana? Nanti saya cerita. Okey, burger diet saya makan yang roti atas je. Roti bawah saya tak makan. Okey, nak kurangkan karbohidrat. Okey, kemudian Cikgu Sapura pandai pula dia buat burger, daging burger sendiri. Dahsyat. Dia punya daging burger tu memang sedap. Okey. Tapi kalau nak makan burger yang sihat, daging tu biarlah kita buat sendiri sebenarnya. Yang itu lagi sihat ya. Baiklah, jom. Aku suka makan cheeseburger prosperity. Itu yang cikgu nak perkenalkan. Okay. Inilah yang saya nak perkenalkan untuk menyelesaikan masalah 5. Okay. 252. 50 patah perkataan saya nak gunakan analogi burger. Gunakan frasa ini. Aku suka makan cheeseburger prosperity. Perasan tak cheeseburger prosperity saya tu ada tanda ni. Kan. Ada tanda pengikat. Tahu tak mengapa? Kerana cheeseburger prosperity tu salah dari segi rumus tata bahasa. Okey, sepatutnya burger cheese kan. Tapi saya nak kekalkan C dengan B tu, susunan C dengan B, saya terpaksalah ikat dia. Maksudnya cheeseburger prosperity. Prosperity tu macam mana cikgu? Ni prosperity. Tengok P tu. Kan? P tu mengapa cikgu buat kurungan? Nanti saya ceritakan. Boleh? Okey, jadi boleh tak kamu ingat ni? Aku suka makan cheeseburger prosperity. Boleh tak? Okey? Boleh? Okey, jom. Boleh tak kamu ingat dah frasa ni? Aku suka makan cheeseburger. Apa? Okey, sebut Ali. Ali ke tu? Ali ke tu? Siapa tadi? Okey, jom. Boleh Okey, kamu sebut. Tengok. Buka mic seorang tu. Saya nak dengar. Saya tak nak. Okey, saya nak dengar dah. Apa frasa yang kita nak gunakan tu? Tak ada orang pula. Lah, siannya saya. Saya seorang je ke? Aku suka makan cheeseburger prosperity. Siapa ni? Cikgu. Sedapnya bunyi. Suara dia sedap. Siapa ni? Saya Kumaira, cikgu. Kumaira. Okey, sedapnya suara. Boleh nyanyi sikit tak? Okey, tak apa. Okey, siapa lagi?
Okey, Cikgu Nikte masuk. Okey. Jom siapa lagi? Selamat datang ya Kak Teh. Terima kasih Aku join suka kita. makan burger. Salah Eh, pula. tu tu. Apa lagi? Salah pula kan? Itulah yang cikgu nak awak sebut. Kalau tak sebut yang budak lain cepat. Calon lain tolong. Okey. Aku Aku suka makan cheeseburger prosperity. cheeseburger prosperity. Siapa lagi? Siapa boleh cuba tak? Okay, cik tengok Cik tengok lagi. Siapa yang ada dalam ni? Okey, Alia Ada tak Alia? Aku suka makan. Makan apa? Cheese. Okay. Burger. Okay. Ni prosperity. Okay. Aku suka makan cheeseburger prosperity. Itulah kita punya frasa nak bina ayat 50 patah perkataan. Jom kita masuk. Apa dia? Okay. Cheeseburger prosperity. Muka dia macam ni lah. Okay. Muka dia. Muka. Aku apa? Okay, suka tu siapa? Okay, makan tu mengapa atau mana? Boleh. Aku suka makan makan mengapa mana? Cheese contoh. Bagilah contoh. Kemudian burger bagaimana, bila, berapa, letaklah di sini. Kemudian prosperity ayat penegas. Prosperity tu untuk ayat penegas. Boleh? Okey, jadi maka aku suka makan cheeseburger prosperity ini sebenarnya mewakili beberapa soalan yang dapat merangsang kita untuk menulis karangan. Boleh? Okey, jadi cikgu berharap kamu tahu apa, aku tu apa. Suka tu siapa. Makan M tu boleh mengapa, mana dan sebagainya. Cheese tu contoh. Okay. Cheeseburger. B bagaimana, bila, berapa. P prosperity, penegas. Ayat penegas. Sebenarnya ayat penegas tu atas dengan bawah tu sama. Okay. Ayat penegas saya ingat ya. Mengapa cikgu gunakan burger cikgu? Kerana, okay, soalan. Cikgu tak boleh jawab. Okay, cikgu memang bijak sangat cikgu BM ni. Okay, saya nak test budak ni. Okay, tanya. Mengapa burgernya namanya burger? Mengapa sandwich atau bukan? Mengapa nama burger ni burger? Mengapa burger mesti macam ni? Apa keistimewaan burger? Berbanding dengan makanan lain. Burger ni macam ni. Yang curry puff tu macam tu. Apakah ciri utama burger? Boleh? Apakah ciri utama burger? Apakah ciri utama burger? Dia satu roti tapi dua bahagian. Satu roti dua bahagian. Maksudnya apa? Penutup dengan penutup dengan dia punya pendahuluan tu isi dia sama. Oh, siapa ni? Siapa ni? Tasha. Tasha lah, Tasha. Awak budak saya. Awak dah tahu doh. Okey, tahniah. Tasha ingat lagi. Betul tak? Tasha kelas cikgu Ya. Yeah. Alamak Tasha. Okey, sayangnya budak lain tak boleh cuba. Okey, tak apa. Ciri utama burger ialah atas dia roti, bawah pun roti. Atas tu bahan yang sama, bawah tu pun bahan yang sama. Maknanya ayat isi itu sebenarnya sama dengan ayat penegas. Kalau kamu karangan kamu tu tengah-tengah tu huraian lah contoh dan sebagainya, atas tu isi tu mesti ditegaskan semula pada bahagian penghujung perenggan. Itu ialah konstruk, cikgu nak kata konstruk isi perenggan untuk karangan SPM lah, cikgu kata, yang paling kemas. Okey, kalau cikgu siapa? Cikgu Siti Nurul, cikgu Sapura, cikgu Shika. Okey, memang cikgu Shika sebut. Okey, mesti ada penegas. Sebenarnya saya rasa penegas ni penting juga untuk menyelamatkan murid yang mungkin huraian tu dah lari tau. Huraian tu lari. Orang minta punca, disebut punca-punca, lepas tu disebut langkah. Kita harus buat apa, apa. Lepas tu dah macam tersasar.
Dan kalau ayat terakhir tu dia ikat balik dengan ayat isi, selamatlah dia. Macam tu. Okey, jadi inilah dia. Aku suka makan cheeseburger. Alamak, prosperity. Aduh, dah lari dah pula. Saya nak screenshot. Okey. Alright. Jadi itu ya. Saya percaya nanti cikgu kamu akan bimbing awak, okey, dalam kelas. Okey. Jadi ni, aku suka makan cheeseburger prosperity. Okey, aku suka makan cheeseburger prosperity. Okey, ini. Apakah fokus isi bahan? Fokus atau isi bahan. Jadi setiap bahan tu dia mesti ada fokus dia. Ingat tak cikgu kata? Dia ada beberapa fokus. Okey, soalan tu dia tak minta pun punca ke langkah ke kebaikan ke, dia tak sebut. Jadi kita yang perlu menilai. Okey, jadi ayat pertama untuk setiap perenggan kamu yang kena tahu apa fokusnya. Apa isi dia. Dan kita tulis. Yang kedua, suka. Saya suka, aku suka. Siapa? Siapa yang terlibat. Dalam huraian. Ini bahagian masuk huraian ni. Okey. Ayat yang seterusnya ni semua bahagian huraian. Huraian isi. Kita tanya, siapa yang terlibat? Mengapa berlaku? Di mana berlaku? Contohnya apa? Contoh, nak bagi contoh boleh. Bagaimana berlaku, bila berlaku, berapa. Kita jawablah dalam sini, dalam pertengahan perenggan ini, maka dia akan jadi apa? Huraian. Okey, akhirnya kita very good. Okey. 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 So boleh. Jadi burger ada prospek. Maaf sebab suami ada hal lepas tu tiba-tiba dia. Okey. So prosperity penegas. Jadi ayat pertama kita akan tegaskan pada bahagian penghujung ni. Okey. Sebenarnya ada cara-cara untuk menulis ayat penegas. Okey. Jadi untuk murid yang lemah BM dia boleh salin lemah BM dia salin je. Cadangkan dia salin ayat pertama, letak di penghujung, tambah penanda wacana aja. Kan bahawa intihannya, pendek kata, kesimpulannya, tuntasnya, deduktifnya ataupun banyak-banyak kan. So boleh je. Maksudnya ayat pertama dengan terakhir sama tapi ditambah dengan apa? Ditambah dengan penanda wacana. Okey? Jadi di situlah. Jadi aku suka makan cheeseburger. Alright? Cikgu berharap kamu ambil ni. Okey, kamu faham ya? Saya berharap kamu faham. Baiklah, jom kita masuk untuk ini. Okey, untuk ni. Macam mana ni? Okey, ini pendahuluan tadi. Okey, 5. Kita nak pergi. Maksudnya ini dah pendahuluan, kononnya kita dah siap. Okey, pendahuluan ni dah siap. Okey, kita masuk huraian isi 5. Okey, 5 to 5. Jom kita masuk isi perenggan. Okey, isi perenggan 50, 5 tu ialah 50 pp. Okey, 50 pp. Jom kita pergi. Okey, untuk soalan tu nanti, aku suka makan cheeseburger prosperity. Apa, siapa, mana, mengapa, contoh, bagaimana, bila, berapa dan penegas. Okey, jom kita tengok soalan ni. Okey, ini adalah sedutan bahagian poster tadi. Okey, kalau kamu tengok cikgu dah besarkan. Ni soalan asal dia macam ni. Ni. Okey, ni. Ini bahagian 1. Okey, ni bahagian 1. Okey, ini bahagian kedua. Okey, ini bahagian ketiga. Okey, nampak ni. Okey, maksudnya fokus tu. Kita kena kenal pasti fokus atau isi setiap grafik. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Ini pertama. Saya letak tu yang pertama. Jom. Tapi jangan baca yang ni dulu ya. Okey, uraikan pendapat. Okey, jom. Yang ni. Kita pergi yang ni. Grafik yang pertama dulu. Okey, kalau kita teliti grafik ini, dia sini sukan C. Ini sukan Commonwealth, kan? Okey, negara kita menjadi penganjur kepada 6 tamasya sukan C pada tahun-tahun ni. Okey, boleh tak saya minta, boleh baca ke awak? Dapat baca tak? Boleh tak cikgu minta seorang murid tu bacakan? Boleh cikgu. Boleh. Bacakan tolong. Sukan C,
negara kita menjadi penganjur kepada 6 tamasya sukan SEA, iaitu pada tahun 1965, 1971, 1977, 1989 dan 2001. Tahniah. Penganjuran kejohanan sukan ini telah membantu merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara. Bagus bacaan awak ya. Jelas dan steady je. Bagus. Okey, yang kedua bacakan juga. Sukan Commonwealth. Penganjuran Sukan Commonwealth pada tahun 1989-1998 di Kuala Lumpur telah menjadikan Malaysia negara Asia pertama menganjurkan kejohanan ini. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi stadium utama kejohanan. Tahniah. Baiklah. Dah baca kan? Jadi kita kena bina perenggan. Betul tak? Jadi yang pertama, aku suka makan cheeseburger prosperity. Apa fokusnya? Tanya diri kita. Fokusnya apa? Siapa atau pihak mana yang terlibat? Kan? Mengapa? Cikgu, kena jawab semua ke cikgu? Tak. Okey. Awak jangan ingatkan, cikgu kata aku suka makan cheeseburger prosperity, maksudnya semua kena jawab. Kalau semua jawab, kamu nak muatkan semua dalam satu perenggan, 200 patah perkataan kot. Okey, maknanya yang kita boleh jawab kita ambil. Kalau mengapa ni tak dapat, tak payah. Kalau tak ada contoh, tak payah. Kalau boleh ada bila ada banyak tahun kan, buat, ambil. Macam tu. Okey, tak semestinya semua wajib. Maknanya ambil mana-mana yang berkenaan. Alright? Jadi cikgu screenshot. Dapat tak kamu pegang? Dapat teka tak? Fokusnya apa sebenarnya? Fokus untuk bahan ni apa? Boleh tak? Selepas kita baca-baca ni, rasa-rasanya cakap tentang apa ni? Kan? Boleh type je dalam chat box. Okay, boleh type. Ni dah 11.50. Okey, jom cepat. Boleh? Rasa-rasanya fokusnya apa Geramnya. Macam mana? Pening lah. Macam mana ni? Apa ni sukan SEA lah, sukan Commonwealth lah. Okey, negara kita menjadi penganjur lah. Ayat kedua, penganjuran sukan Commonwealth lah. Sebenarnya ada kata kunci dah situ. Baca. Itu cabaran. Itu yang namanya HOTS. Membantu merapatkan hubungan. Okey. Membantu merapatkan hubungan dia kata. Ini. Ini sebenarnya apa tau? Mengapa? Ini adalah untuk menjawab mengapa. Mengapa kita nak buat ada sukan-sukan ni? Mengapa? Mana? Mengapa? Okey, sukan-sukan ni untuk ini. Kan? Okey, apa lagi? Jenis sukan. Yes. Suhaila, tahniah. Okey. Penganjuran sukan oleh Malaysia. Okey, tamasya yang pernah dianjurkan oleh penganjuran sukan, tamasya sukan yang pernah dianjurkan oleh Malaysia. Okey, itu intipati dia. Okey, jadi saya nak kata ini apa? Aku suka makan cheeseburger prosperity. Apa? Ni. Apa fokus kita? Penganjuran sukan. Okay. Siapa yang terlibat? Kita lah kan. Malaysia. Sebenarnya ayat ini tak semestinya asing-asing tau, dia boleh gabung. Okay. Mengapa kita nak, mengapa? Apa kepentingan dia? Kepentingannya tadi ada Ali kot yang jawab. Saya memang kalau PDPR tu Ali memang aktif. Saya suka mengajar Ali. Okay. Kepentingan merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara. Okay. Contoh penganjuran sukan ni sukan Commonwealth, sukan SEA. Nampak ni? Macam ni. Okay. Kemudian di mana? Bila? Kalau nak ambil lah tahun-tahun tu. Okay. Kalau nak macam tu. Makna cikgu. Okay. Dengan adanya maklumat ini, maka kamu bolehlah bina perenggan. Okay. Bina perenggan. Ini hanyalah cadangan. Okey, ini hanyalah cadangan. Okey, Malaysia. Okey, boleh tak baca seorang? Siapa suka rela nak bacakan? Tak ada. Kesiannya. Takkanlah cikgu nak baca lagi kan? Alah cikgu, biarlah saya baca. Siapa ni?
Kumaira cikgu. Oh, Kumaira juga. Asyik-asyik Kumaira. Sianya Kumaira. Tak Yang apa. lain, oh tak apalah kan. Budak lelaki memang. Okey, jom. Okey, Malaysia Okey. telah menganjurkan beberapa tamasya sukan bertaraf antarabangsa termasuklah penganjuran sukan C pada tahun 1965, 1971, 1977 dan 2001 serta penganjuran sukan Commonwealth pada tahun 1998. Penganjuran kejohanan ini bukan sahaja membantu merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara, malah menjadikan Malaysia negara Asia pertama yang menganjurkan kejohanan, cikgu. Okey. Tu. Kejohanan sukan Commonwealth yang menjadikan Stadium Nasional Bukit Jalil Stadium utama kejohanan. Okey dah. Terima kasih Kumaira. Kelas mana ni? 5 ideal. Oh, hebat. Patutlah kan. Kelas saya pun hebat sebenarnya. Okey, semua hebat tapi ada yang pemalu. Okey, apa-apa pun jom balik pada sini. Simple je. Nampak tak? Okey, jadi sebenarnya daripada bahan ni kita gabung je masuk. Tapi ayat lah. Okey, susunan ayat, kematangan ayat itulah yang membezakan antara cemerlang dengan memuaskan. Okey, jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huruf. Ini huruf besar kan? Ini ialah kata nama khas 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kata nama khas 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 53 lebih kurang. Macam tu. Nampak? Mudah je sayang. Okey, untuk karangan berpandu ni sebenarnya pendek je. Kamu jangan pening-pening. Cikgu risau ni pada nanti pertengahan tahun, peperiksaan pertengahan tahun. Mesti budak bergelut lah. Dia memang stres dengan menulis karangan. Sebenarnya tak payah stres. Nampak je gambar, tulis. Simple macam ni pun dah 53 sayang. Macam mana ni? Kan? Cikgu berharap kamu jangan stres. Jangan. Kalau tak silap kira tadilah ya. Saya kira macam tu je. Kira-kira. Lepas tu cakap kata ni. Kalau okey. Rasa-rasanya 53 dalam lingkungan 50. Okey. Terkurang pun tak apa. Jadi cikgu boleh tak saya letak benda lain? Benda tambah. Nak tak? Boleh. Boleh je. Okey. Jadi yang penting kamu dapat isi dia tu apa? Penganjuran sukan. Okey. Penganjuran tamasya sukan oleh Malaysia. Alright? Dah, jom. Untuk ini pula, jom kita cuba membina masyarakat digital, e-sukan, peruntukan macam ni pada tahun ni. Okay, ini. Jadi rasa-rasanya aku suka makan cheeseburger prosperity. Apa, siapa, mengapa, mana, contoh, bila, berapa dan penegas. Okay, rasa-rasanya ini apa ni? Gambar ni. Fokus dia apa? Atau isi dia, idea utama dia apa? Mesti fikir. Salah tak apa. Macam tu. Boleh tak? Letak je jawapan tu. Okey, e-sukan. Ya betul e-sukan. E-sukan. Tadi ialah sukan. Sukan yang biasa, okey. Sukan yang konvensional, jenis konvensional, okey. Sukan fizikal. Ini pula fokusnya untuk e-sukan. Apa yang kita nampak di sini? Menteri Keuangan Malaysia. Infografik. Tahun pada tahun 2020. Okay, peruntukan banyak 20 juta. Untuk apa ni? Membina masyarakat digital. Okay. Okay, jom yang ini. Okay, so inilah. Okay, e-sukan. Jadi apa yang kita nak muatkan? Masalahnya dah ada apa yang kita nak muatkan di sini, betul tak? Okay, nak muatkan apa ni? Pembangunan e-sukan. Kan? Okay, siapa? Kerajaan Malaysia. Okay, ataupun siapa ni kalau kamu boleh letak kementerian, lagilah hebat. Okay, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Letak di sini, lagilah bagus.
Okay, spesifik. Jadi saya kata kalau kamu nak dapatkan markah yang tinggi, siapa tu sangat penting. Pihak. Tapi janganlah asyik-asyik pihak sekolah, ibu bapa, umum. Kerajaan, umum sangat tu. Okay, boleh tak kita spesifikkan? Okay, mengapa, mana? Mengapa ni nak buat, mengapa nak buat bangunkan isukan ni? Membina masyarakat digital. Dia nak menghasilkan masyarakat digital. Okay, contohnya ni. Nah, contoh ni berdasarkan pembacaan kita. Ni, Cikgu cadangkan. Pertandingan generasi E Sukan Selangor 2020 oleh jenbijak.my Sdn Bhd. Inilah, di sinilah kamu boleh show off. Okay, inilah bahagian kita boleh apa? Show time. Okay, contoh. Ini yang cikgu kata wow factor. Okay, maksudnya kalau dalam contoh berdasarkan pembacaan kamu, kalau bacaan kamu memang suka membaca, jangan sekadar membaca. Cikgu sentiasa ingatkan murid, jangan sekadar membaca. Membaca mesti mencatat. 2M pula tu. Membaca dan mencatat. Engkau baca tapi tak catat fakta, nanti kau lupa. Okey, saya yakin kalau kita baca sekarang, kita tahu sekarang. Tapi selepas 20 minit, awak tak catat, tak ulang, dia habis, tinggal 30%. Entah apa gen, apa tadi, .my, apa tu tadi, tinggal 30%. Nanti besok habis. Apa-apa yang cikgu sebut dah lupa. Apa-apa yang awak baca dah lupa. Biasa macam tu. Tolonglah. Sekarang kan ada telefon, ada semua kan. Awak baca e-news, okay, berita elektronik, okay, dalam surat khabar elektronik. Okay, baca-baca, ini adalah nota penting lah, ni fakta ni penting ni. Okay, kamu pun snap lah gambar, apa susahnya? Ke kamu copy and paste dalam satu nota. Saya sendiri baca surat khabar apa-apa, ada benda yang baharu, saya snap, saya copy and paste dalam satu memo. Okay, saya punya memo, sama nota saya lah, saya kira. Okay, jadi di sini pertandingan generasi E Sukan Selangor, jenbijak.my Sdn Bhd. Ini tahun lepas yang berlaku. Okay, inilah peluang kita. Di sinilah peluang kita nak dapat markah cemerlang atas. Okay, jadi penegasnya ia memperuntukkan banyak duit untuk memajukan isukan. Alright, jadi itu. Jadi perenggan. Okay, kita dah sampai ke penghujung ni . Okey, dah sampai penghujung dah ni. Kita ada 15 minit saja lagi. Inilah dia. Boleh tak Cik minta baca ini? Apa pembangunan isukan kerajaan, membina masyarakat digital, pertandingan gen isukan, berapa? Ini berapa? 20 juta. Dalam tu ada. Okey, penegas dia memajukan isukan, peruntukan untuk isukan. Tapi kamu perasan ya, cikgu penegas tu, ayat penegas tu cikgu tak ada tadi. Okey, cikgu tak tegaskan kerana dah penuh. Okey, jadi kalau awak nak ayat penegas tu, sila buat juga. Boleh? Okey, jadi untuk yang ini boleh tak saya minta baca seorang? Okey, boleh tak baca? Okey, siapa? Laki lah pula. Ya, saya minta Boleh, laki lah boleh. pula. Okey, jom laki. Siapa tu? Berebut-rebut. Itulah laki. Berani. Jomlah. Siapa nama? Nama siapa? Amirul Firdaus. Amirul Firdaus, kelas mana? 5 Bukhari. 5 Bukhari. Tahniah 5 Bukhari. Okey, jom. Okey, mula baca. Kerajaan Malaysia bertekad untuk membangunkan bidang sukan negara terutamanya bidang isukan. Hal ini dapat dibuktikan apabila 20 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan dalam bidang ini dalam usaha membina masyarakat digital. Sebagai contoh, pertandingan generasi isukan Sekolah Selangor 2020 GES dianjurkan dengan kerjasama strategik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Persatuan Sukan Elektronik Negeri Selangor dan jenbijak.my Sdn Bhd Sdn Bhd yang ditaja oleh Telekom Malaysia TM, merupakan lembaran baharu dunia sukan yang bakal melahirkan generasi yang relevan dengan perkembangan dunia digital. Tahniah. Terima kasih Amirul. Jadi nampak tak? Nampak kan? Jadi benda ni semua ada dalam bahan. Tapi apabila kita tambah satu contoh, lain pula nampak. Kerajaan Malaysia, okey, kita kira ya berapa patah perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
17. Ni 17. Cikgu nak berhenti di sini. 20 juta ringgit. Okey, 20 juta ringgit itu angka, betul tak? Okey, kalau angka kita anggapkan 1. Okey, 1. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9. Ni 30. Ini istilah kan? Ini istilah, ni 30 patah perkataan. Boleh? Pertandingan generasi E Sukan Sekolah Selangor 2020 JAS. Okey, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Ni kata nama khas. 5, 35. Okey, ini Persatuan Sukan Elektronik Negeri Selangor 36. Okey, ingat ya, semua tu ini ya, semua kamu boleh hafal dah. Persatuan Sukan Elektronik Negeri Selangor. Okey, dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey, menganjurkan apa? Pertandingan generasi E Sukan Sekolah Selangor 2020 JAS, singkatan dia. 36, 37, ini 38. Ni 38. Okey, tolong ya. Janbijak.my Sdn Bhd. Janbijak.my Sdn Bhd. Awak kena hafal lah istilah ni. Okey, mulai hari ni. Janbijak.my Sdn Bhd dah ada dalam kotak fikiran kamu. Bila-bila masa boleh guna untuk dalam talian, sukan dalam talian, nak isukan, kamu boleh dah buat ni. Ini. Okey. Dan juga 38, 39, 40, 41, ni 42, 43, 45, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ni dah 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58. Nampak ni? 58 pp. Sebenarnya tak banyak pun maklumat kita masukkan, betul tak? Okey, kita masukkan ini kerajaan, gabung perkataan ni, Kerajaan Malaysia. Maksudnya ayat pertama tu gabungan ini. Nampak? Kemudian kita bina ayat. Okey, ini masuk, ini dah masuk. Okey, tapi susunannya tak semestinya ikut susunan ini. Perasan tak? Tak semestinya dari atas ke bawah, tak semestinya ikut kesesuaian. Nampak ni, yang 20 juta ni kita cikgu naikkan ke atas dah ni. Nampak? Jadi ikut kesesuaian. Yang penting dia macam ni. Aku suka makan cheeseburger Prosperity. Burger ini sebenarnya suka hatilah awak. Yang penting roti atas, roti bawah. Cikgu tak ada roti bawah pun cikgu. Okey, bagi saya untuk perenggan karangan A ni, okey, kalau boleh letaklah penegas. Tapi oleh sebab huraian cikgu itu tak lari. Okey, maka saya taklah nak kemukakan. Tapi kalau boleh, kamu was-was, kamu bolehlah sebaik-baiknya letaklah penegas di bawah. Okey, jadi kerana saya sebenarnya nak tunjukkan awak apakah kandungan yang boleh dihuraikan dalam bengkel kali ini. Boleh? Okey. Jadi untuk ini cikgu ulang sekali lagi. Suka hati awak lah. Yang penting burger ada roti atas, roti bawah. Di tengah tu, kamu nak letak sayur dulu ke, tomato dulu ke, nak timun dulu ke, bawang dulu ke, suka hati awak. Okey. Yang penting benda tu ada. Susunan tu ikut suka hati awak. Okey. Kalau nak letak roti, daging, lepas tu sos, lepas tu timun, tomato, suka hati kita. Alright, itulah sebabnya aku suka makan cheeseburger Prosperity. Dia boleh je turun naik. Dia tak rigid. Alright, jelas tak setakat ni? Okay, setakat ni okey tak? Kalau kamu faham. Okey. Ya, tahniah. Terima kasih sangat respons tu. Ya, terima kasih. Kalau yang faham tu boleh tak bagi respons sikit? Terima kasih Ashraf. Terima kasih. Ada lagi? Najihat, terima kasih. Jelas, tahniah, terima kasih lah. Respons kamu tu sebenarnya semangat cikgu. Okey, respon yang kamu bagi tu memang semangat cikgu lah. Terima kasih banyak, sayang semua, sayang. Terima kasih Ihsan. Okey, jadi itulah cikgu dah snap ya, yang ni. Baik, terima kasih. Thank you Lokman, terima kasih semua. Ya, alright, dah. Ini dah terakhir. Kita tinggal masa kita 12-7 minit, tinggal 8 minit je. Untuk tinggal 8 minit, ini bahan ketiga dah ni. Kan, bahan ketiga. Okey, bahan ketiga sama. Aku suka makan cheeseburger Prosperity. Okey, apa, siapa, mengapa dan sebagainya. Baiklah, apa yang kita nak masukkan di sini? Kejayaan atlet. Okey, kalau kita baca ya. Maaflah, cikgu pergi shortcut dah pula kan. Okey, ini atlet. Woi, ini siapa ni? Cha Sun Kip lah sini. Menang pingat emas, pingat gangsa. Ini siapa? Oh, Datuk Lee. Oh, ini hero kita, Rashid Shiddiq kan. Semua-semua ni sebenarnya apa
fokusnya ialah apa? Kenyataan kejayaan atlet negara di pentas sukan dunia. Ini dia. Okey, siapa yang terlibat? Inilah nama mereka. Nama atlet kita. Jadi kebanggaan kita. Alright. Mengapa? Di mana? Mana? Atlanta, Barcelona. Sini mengapa tak ada? Yang kita dapat ini tempat mana? Okey. Contoh pingat emas, perak, sukan Olimpik dan sebagainya. Bila yang dapat ni. Okey. Jadi kita pun buatlah dalam perenggan isi. Macam tu. Okey. Ni dalam perenggan isi. Alright, ini macam mana ya? Ni dia. Okey. Ini dia. Perenggan isi. Okey. Boleh tak baca seorang? Kita baca siapa-siapa? Laki lah pula. Cikgu, saya nak baca boleh? Siapa nama? Nick. Nick, kelas mana Nick? 5 Bukhari. 5 Bukhari. Bukhari lagi, hebatnya Bukhari. Okey, jom. Banyak kejayaan yang dikecapi oleh atlet negara di pentas sukan Olimpik yang berlangsung di Barcelona, di Atlanta, di Beijing dan di London pada tahun 1992, 1996, 2002 dan 2012. Atlet yang mengukir kejayaan sehingga membanggakan bangsa Malaysia termasuklah Rashid Siddiq, Jalani Siddiq, Rashid Siddiq, Chee Song Kik, Yap Kit Hock dan Datuk Lin Chong Wei, Pan Delela Rindong Pangji. Kejayaan atlet ini patut menjadi perangsang kepada anak watan untuk terus mencipta kecemerlangan dalam arena sukan. Okey, tahniah. Terima kasih. Kalau kita kira tak payah kira lah buang masa Mantap Nick. Syek. Ada pula kawan dia nak puji. Tahniah. Suka saya kalau orang nak puji orang lain ya. Tahniah. Itu ialah budaya yang patut kita amalkan. Memuji orang lain. Ya, Nick, terima kasih. Ada kawan baik awak ni. Memang. Okey, penyokong jati dia. Okey, jom. Jadi kita tak kira dah. Nah, tengok ya. Sebenarnya yang ini tak semestinya kau buat macam ni tahun-tahun. Kamu boleh tulis antara tahun 1992 hingga 2012. Boleh je. Ikut kreativiti kamu. Alright. Jadi apa-apa pun ni. Ni. Inilah jago kita ni Okey, membanggakan Malaysia. Jadi itulah yang cikgu nak sebut. Itulah cikgu yang cikgu sebut perenggan yang mantap. Ada soalan tak setakat ni? Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Ego. Tak ada. Nak balik dah kan? Saya rasa saya dah ada 5 minit je lagi. Jadi saya rasa kamu dah tak sabar-sabar nak berhenti dah ni. Saya pun. Okey, saya cikgu dah penat bercakap. Okey, tak apa. Sebenarnya saya suka dengan kamu tahu. Saya tanya soalan, kamu jawab. Tahniah sangat. Terima kasihlah. Okey, yang ini kita dah tak sempat dah. Kita tak akan buat lagi. Ini untuk yang kalaulah kamu tak faham, cikgu ada sediakan soalan tambahan ya. Sebenarnya ada lagi banyak ni fix, okey. Ada teknik, banyak lagi teknik yang sebenarnya cikgu tak sabar-sabar nak sampaikan. Okey, teknik fix lah. Teknik burger satu lagi untuk cara lain. Okey, karangan B. Cikgu karangan B tu macam mana? Okey, cikgu akan panggil untuk bengkel yang seterusnya, yang lain. Okey, hari ni sebelum saya kata bye walaupun dah bye. Okey, karangan A 252. Betul? Okey, cikgu nak tanya. Tu mula dengan apa? Jom. Siapa-siapa saja, ini sesi ulang kaji. 2M. Ya, bagus, 2M. M tu perkataan pertama apa? M pertama itu ialah apa? Mutakhir. Kedua? Menjadi tanggungjawab. Tahniah, menjadi tanggungjawab kita. Maka boleh berubah ya, boleh diubah. Okey, dua-dua tu M tu boleh diubah. Kamu boleh ganti dengan apa? Peribahasa. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Okey, itu satu perkataan. Okey, jadi 2M. 5. 5 itu apa? 5 itu 50 patah perkataan, tapi guna teknik apa ni? Bukan 2M dah, bukan 2K dah. Ini ialah burger. Burger tu macam mana? Burger tu ada beberapa lapisan.
Aku suka makan cheese burger prosperity. Bagus Tahniah. Saya sukalah tengok kamu berebut untuk menjawab Tahniah lah. Maksudnya 1 jam ini tak sia-sia tau. Walaupun kita cuti. Tapi kita belajar Tahniah. Aku suka makan cheeseburger prosperity. Bagus. Okay. Jadi 2 yang tu 252. 252. 20 patah perkataan yang terakhir. Kita mulakan 2 apa? Jom. Burger. 2K. Yes. Tahniah. 2K. 2K. K yang pertama apa? Kesimpulannya, Bagus kesimpulannya. K yang kedua? kita berdoa. Ya, kita berdoa agar apa kan? K tu jangan lupa ada 2 jenis. Okey, yang K positif, yang kesimpulan positif dan kesimpulan negatif. Okey, nampak tak ni? Nampak tak ni gambar ni? Gambar lah. Tak nampak dah. Hak. Okey, hak. Okey, dah. Jadi cikgu minta kalau boleh cikgu minta kamu isikan kehadiran tu. Okey, kehadiran. Boleh tak siapa-siapa tolong sekejap Okey. Copy and paste yang cadangan tu. Okey. Copy and paste link. Link yang pertama lagi. Ada tak? Link pertama lagi. Yes. Terima kasih Ashraf. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya rasa Cikgu Min ada tak Cikgu Min screenshot kita punya kehadiran gambar kita semua? Ada. Okey. Cikgu Min. Okey. Jadi cikgu minta kamu masuk. Dalam itu ada nama guru dan sebagainya. Yang penting, paling penting tu dalam bawah sekali Google Form itu ada cadangan. Cadangan. Okey, kamu boleh grade lah. Okey, grade. Maksudnya bagi markah 1 yang paling tak suka. Keberkesanan, okey, kepuasan kamu lah bengkel hari ni. 1 tu maksudnya sangat tak suka. 5 tu sangat suka. Okey, kamu bagi. Cadangan seterusnya kamu boleh je bagi. Oh, masa pendek, masa panjang sangat cikgu. Saya tak sukalah cikgu dalam Google Meet. Saya nak pergi kelas juga. Tak ada. Jadi apa-apa pun kamu tulis je cadangan. Okey, pandangan kamu. Kamu boleh tulis, isi dan biar cikgu faham situasi kamu dan keperluan kamu. Boleh? Okey. Jadi, wow, tepat 12-15 minit. Tahniah. Dan boleh tak saya minta, ada tak cikgu saya